Nampak rambut. Waalaikumsalam. Kenapa malas nak pergi cari anak tudung, tak tahu kat mana. Siapa tetamu? Tak ada tetamu. Okey, hari ni saya nampak Syed Saddiq ada buat satu posting kan dekat Facebook rasanya. Dia kata cerita seorang kawan bernama Mandisa tu, a Malaysian like any one of us, katanya. Thank you Umay Sarah. Dia ni tak ada kad biru dan dia ajak Syed Saddiq berjumpa. I don't really know lah sama ada dia yang ajak Syed Saddiq berjumpa ataupun Syed Saddiq ni saja nak jadikan ini adalah satu isu kan. Syed Saddiq ni sejak 2 menjak ni asyik hentam kerajaan aja, walaupun dia adalah part of kerajaan perpaduan juga. Saya tak heran pun. Dan Trojan Horse Atuk ni diceritakanlah bagaimana sijil lahir dia dinyatakan status warga negara dan ada nombor IC. Dia ceritakan macam akhirnya pergi sebab tak dapat IC dan sebagainya, bla 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 lah. Dia ceritakan banyaklah cerita pasal Malaysia tu dan sebagainya lah. Saya tak ingat sangat, mungkin kalau nak ulas berkenaan tu kena tengok balik secara terperinci apa yang dia cuba sampaikan dekat situ. Tapi di Sabah dan Sarawak memang saya nak katakan ada banyak masalah-masalah sebegini. Orang yang tiada IC tetap boleh bersekolah dan kena ada dokumentasi identiti sahaja. Namanya, bapanya, ibunya, nombor identiti kelahiran dan lain-lain. Kenapa? Kerana ini untuk identify pelajar tersebut, ambil peperiksaan, nak isi butiran, nak isukan sijil, kau kena ada lah. Dan ini kerana budak ni ada sebab lah, sebab tu boleh ambil PSR dan lain-lain. Dan sebab dia boleh je ambil PT3, boleh ambil SPM, bersekolah menengah dahulu, dan ada je kan kes yang macam itu, tak ada masalah walaupun bukan IC biru. Cuma dia tidak menikmati apa yang layak untuk warga Malaysia lah. Macam pelik pula aku pakai tudung macam ni. Tak apalah. So apa yang nak disampaikan secara amnya, untuk menghuraikan, Syed Saddiq kena explain dulu apa punca masalah sebenarnya. Sebab dia tak cakap, cuma pelbagai tanggapan timbul. Secara amnya, masalah di Sabah dan Sarawak adalah mereka ini berkahwin tradisi dan tidak direkodkan. Semasa terjadinya kelahiran tidak direkodkan dan ia berlapis-lapis, di mana, thank you Scorpio, di mana generasi seterusnya mengulangi perbuatan yang sama. Dan di sisi JPN, mereka semakin memperbarui cara kerja bagi apa? Mengelakkan penipuan. Thank you Alif Ikhwan. Dan bila banyak generasi dilapisi di samping dengan pertambahan warga asing, maka proses itu menjadi semakin ketat dan semakin sistematik. Setiap kelahiran perlu direkod dan didaftarkan bagi tujuan identiti dan pengenalan diri. Buat aturan ini sebenarnya, thank you so much Ismail Hussein. Siapa yang bagi? Thank you Daniel. Okay, jadi buat aturan ini maka ada IC lah kita kan. Langkah SOP ni maka permohonan jadi sukar kerana JPN perlu kepada pembuktian itu. Tanpa pembuktian, warga asing pun boleh claim yang diorang ni lahir dekat sini. Betul tak? Jadi bukan salah JPN pun kalau Syed Saddiq nak membangkitkan hal ini berkenaan. Thank you Ridwan Rosli. Thank you Kai. Hari-hari dia bagi saya piala. Thank you for the trophy. Okay. Jadi tanpa pembuktian, warga asing pun boleh kata, oh I was born here kan. Macam itu, macam ini kan. Jadi dia kena ada SOP yang betul lah untuk korang ni. JPN daftarkan dan mengatakan kau sebagai warga negara. Jadi bukan salah JPN, ia lebih kepada sistem dan juga lebih kepada kita membudayakan kesedaran dan membantu masyarakat memahami sistem itu. Dan mereka ni perlulah bantu, janganlah kecam kan. Tapi ada di antara kita ni, termasuklah si Trojan Horse ni, menunggang isu tanpa apa alasan. Dia nak tunggang aja isu. Sekarang ni ditunggang pasal warga negara pula. Jadi
berkenaan dengan bulan 8 tadi, babai bulan 8 ada orang komen dekat bawah kan, korang bayangkanlah pasal cerai taklik tu. Ceritanya, thank you Ahmad Sofian, kerana ditanya, Menteri Agama pun ulas lah sebab ada walau-walaun yang memarahi Menteri Agama sebab dia ulas mengenai cerai taklik isteri jika Anwar Ibrahim masih lagi jadi Perdana Menteri. Thank you Alif. So, ceritanya begini, kerana ditanya, maka Menteri Agama pun dia ulas berkenaan yang tular di social media, dan jika benar posting itu dibuat yang mengatakan nak taklik isteri kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim masih lagi Perdana Menteri, maka jatuhlah hukum. Senang saja. Jadi dan Sinar Harian melaporkan apa? Hanya Hakim Syari'i di mana pasangan terbabit bermaslahatin saja boleh menentukan sama ada taklik tersebut telah jatuh atau tidak. Itu kata menerusi rakaman video yang dimuat naik di Facebook pada hari Jumaat. Dan Menteri Agama kata demikian jika diminta mengulas mengenai perbuatan seorang lelaki. Pakcik itu hari itu dia telah bertaklik. Kalau dia kata Anwar masih lagi Perdana Menteri, dia cerai, jatuhlah talak 3 kepada isterinya. Kalau Anwar masih lagi menjadi PM 10 lah, PM Perdana Menteri Malaysia. Okey. Jadi penyokong Perikatan Nasional pun berbondong-bondong kata itu semuanya fitnah, post pakcik tu konon diedit, pakcik tu dah buat laporan polis, bla 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 bla. Okey. Dan cerita yang berkenaan dengan pakcik itu kata posting tu diedit dan sebagainya, saya pun baru tahu semalam, baru saja tahu post yang sebelum ni pun tak tahulah sama ada ia diedit atau tidak. Jadi pakcik tersebut mengatakan dia difitnah. Itu boleh dispute Sinar Harian dengan buat penjelasan versi dia. Dan Menteri Agama pun sebenarnya bukan buat tuduhan, dia menjawab kepada persoalan yang ditanyakan mengenai hukum kalau kita dah buat satu janjilah ataupun kita macam bernazar, kalau aku ni kan berjaya, let's say lah malam ni 1 million likes, esok saya puasa, something like that. Kita dah nazar dah, kalau kita mencapai apa yang kita nak, kita mengharapkan sesuatu dan kita dapat mencapainya kan, kita nazarkan sesuatu, let's say lah 1 million like saya puasa besok, let's say like that. Tapi kalau tidak berlaku, saya tak payah buat. Tapi ini cerai taklik yang kau katakan, kau telah membabitkan sesuatu yang Allah murka, kan, sama ada betul atau tidak. Harap report polis tu kita nak bukti bahawa kamu telah difitnah. Siapa yang nak fitnah kamu? Kamu bukannya ahli politik, kamu bukannya menteri, kamu bukannya siapa-siapa. Pakcik tu orang tak kenal pun, kenapa nak difitnah pakcik tu? Kan? Menjadi persoalan dalam minda aku, kenapa orang saja nak pergi fitnah pakcik tu? Bila dah tular, tiba-tiba saya telah difitnah. Posting tersebut diedit. Thank you Ain. Yang menjadi persoalannya, siapa yang nak edit satu posting yang pakcik tu bukan siapa-siapa pun, tak dikenali pun kan, cuma penyokong kepada sebuah parti. Tiba-tiba ada orang nak fitnah pakcik tu. Something fishy tak kau orang rasa? Kan? Pada saya kan, kalau nak fitnah pakcik tu, baiklah pergi fitnah orang yang ada kepentingan, ya, orang yang boleh merosakkan reputasi dia. If you are nobody, lepas tu sengaja orang nak pergi fitnah you, itu adalah saya rasa satu benda yang bodoh lah, fitnah tu. Sebab kalau nak fitnah lah orang yang kau nak hapuskan reputasi dia, kan? Contohnya begitulah kan. Jadi kalau betul kau tak buat, betul kau ada fitnah, dia kau wajar mendapat pembelaan, betul. Tetapi kepada kita sebenarnya, korang pakcik tu tak patutlah marah kepada orang yang telah membuat penerangan, sebab ini penting. Menteri Agama telah memberi penerangan berkenaan dengan isu tersebut kerana dia takut ramai yang tak tahu berkenaan dengan hukum hakam. Betul lah kan? Dia kena beritahu hukum hakamnya apa. Kalaulah kata sesuatu yang diungkapkan begitu akan mendatangkan kemudaratan yang besar kepada keluarga dan juga masyarakat khususnya.
dan tak patut dibuat lah kan, walaupun kita ni taksub kepada sesuatu parti ataupun pemimpin. Ini adalah benda yang dilarang oleh agama, dan Menteri Agama mengambil pendekatan untuk membuat penjelasan jika ianya benar-benar berlaku. Kalau ia tak benar-benar berlaku, itu adalah antara you and orang yang telah edit posting you tu lah kan. Jadi fitnah adalah perkara yang jahat dan saya tak nak kompromi atas apa saja fitnah. Thank you Daniel. Jadi Sinar Harian melaporkan dan viralkan. Jadi kepada Sinar Harian harus muncul penjelasan versi Sinar Harian ni supaya boleh di counter attack mengenai betulkah ada salah tuduh atau fitnah ataupun diedit memang orang nak frame pakcik tu, ataupun tak tahulah, kita tak tahu, mungkin pakcik tu ada musuh atau sebagainya lah. Tak semua orang tahu kau siapa, tapi at least Sinar melaporkan penjelasan versi kamu dan dia boleh meredakan tuduhan dan fitnah terhadap pakcik itu sekiranya dia teraniaya. Kalau dia betul teraniaya, saya mengucapkan semoga ada jalan keluar kepada tuduhan yang telah dibuat kepada pakcik itu saja. Tetapi yang menjadi persoalan pada saya, pakcik itu tak dikenali dan agaknya siapa yang nak berbuat jahat macam tu kat pakcik itu pelik juga. Jadi itulah kan. Dan mengenai Sari Dua ni, kita viral mengenai satu adun yang telah pun meminta-minta daripada rakyatnya sendiri. Thank you Tio, yang meminta-minta daripada rakyatnya sendiri. Dan di Kedah ada adun yang minta sumbangan untuk pusat khidmat sebelum ini, kita tahu. Dan mereka tak ada pula guna alasan sebab kami tak diberikan peruntukan. Mereka wakil kerajaan negeri dan masih lagi meminta sumbangan. Kita tak ada nak cakap apa pun, tapi cuma kata kenapa bila dah jadi adu ni meminta-minta pula kepada rakyat, sedangkan kamu mewakili rakyat, patutnya rakyat yang meminta daripada wakil rakyat. Siapa tolong siapa kan, di situ saja. Tapi di Pulau Pinang kalau kita lihat, Ketua Menteri kata guna peruntukan yang sedia ada. Peruntukan untuk semua adun termasuklah pembangkang yang telah diluluskan pada Belanjawan 2023 pada tahun 2022 yang lepas masih seperti yang ditetapkan. Jika dulu si adun itu kerajaan dah guna sekian-sekian peruntukan dan lepas tu beralih kepada sip pembangkang, maka baki itu bolehlah kamu guna. Let's say macam dekat mana-mana seat yang sebelum ini kerajaan perpaduan adunnya adalah daripada kerajaan PHBN. Okey, PHBN, lepas itu katakanlah PAS pula yang duduk di seat DUN tu. Katakan seat DUN tu dah dimenangi oleh PAS pula. Jadi berapa lagi ada balance untuk peruntukan untuk DUN itu kan? Jadi bolehlah adun yang baru untuk gunakan peruntukan yang selebihnya. Okey? Jadi tak ada masalah. Baki tu bolehlah kamu guna sebab sekarang ni dah September. Kita dah nak akhir tahun. Takkanlah nak dibentangkan satu bajet yang baru pula semata-mata untuk adun yang baru. Kan? Sebab dah akhir tahun dah ni. Lag ke? Lag tak? Lag lagi ke? Tak lag kan? Letaklah. Okey. Jadi apa yang saya nak katakan, sekarang ni dah bulan September, tak lama lagi bulan 10, pembentangan bajet 2024 akan mula. Jadi dah tak berapa bulan lagi dah, cuma sebulan lebih lagi saya rasa kan, untuk pembentangan bajet yang baru. Jadi yang mana-mana bajet yang balance tu gunakanlah. Di Selangor, YB Amiruddin tak buka mulut bercakap isu peruntukan. Yang buka mulut tu mungkin Ultimate. Dia cakap sekarang ni adun Selangor belum lagi mengangkat sumpah. Jadi tunggu sidang pertama bagi penggal baharu DUN Selangor angkat sumpah sebagai adun. Dan peruntukan boleh dimohon seperti biasa mengikut SOP yang ditetapkan seperti kebiasaannya selama ini. Dan peruntukan ini juga ada untuk pejabat. Malahan peruntukan bagi pembangkang ditambah pada Belanjawan 2022 lagi. Dari 150,000 setahun kepada 400,000 setahun untuk pembangkang. Dengar tak? Lag lagi?
Apa pasal asyik lag je ni. Pukul 11 lebih pun lag lagi. Dengar, okey, dan RM50,000 untuk kegunaan pejabat. Saya ulang balik, peruntukan pembangkang ditambah oleh Kerajaan Selangor pada Belanjawan 2022. Bayangkan daripada RM150,000 setahun dinaikkan kepada RM400,000 setahun. Dan RM50,000 untuk kegunaan pejabat. Jadi kalaulah yang hijau tu, korang bayangkan ya, yang hijau tu minta dengan rakyat macam-macam sofa lah apa. Bayangkan RM50,000 adalah kegunaan pejabat. Allow untuk kegunaan pejabat. Korang bayangkanlah. Jadi aduan PN di hijau tu tak ada pun walau sepatah ayatnya menyebut dia mohon sumbangan kerana dinafikan hak peruntukan. Saya ulang balik, aduan di hijau tu, saya ulang balik, dia tak ada pun walau sepatah haram hayat dia menyebut dia mohon sumbangan sebab dia dinafikan peruntukan, tidak. Dia tak sebut. Jadi walaupun yang cakap dia dinafikan peruntukan, dia tak sebut pun, dia cuma nak sumbangan, dia nak infak saja. Dia tak kata pun saya nak mohon infak daripada dinafikan peruntukan, tidak. Cuba pergi tanya dia, adakah dia dinafikan peruntukan? Dia pun tak berani cakap macam tu, saya rasa. Lag lagi. Dia nak suruh saya minum kopi kot. Duk lag ni, dia nak suruh saya minum kopi. Lag manja je. Dengar kan tadi kan? Line, tapi hijau je dekat saya kat sini. Okey, jadi sebenarnya siapa yang marah pun sekarang ini adalah walaun je lah. Kononnya, itu adalah infak saja, boleh berikan. Kalau kita ni nak bagi-bagilah, tak nak bagi sudah. Dia kata macam tu kan. Sebenarnya tak ada siapa marah pun dia nak ambil sumbangan ke apa ke kan. Aku cuma sekarang ni cuma kita pertikaikan internet pun dia nak minta sumbangan daripada rakyat. Takkanlah RM89 sebulan tak boleh nak tanggung kot. Unify hanya tak sampai pun RM100. Kalau lebih daripada mampu untuk melanggan tanpa mendapatkan sumbangan. Whiteboard pun nak minta sumbangan. Apa lagi semalam whiteboard. Mungkin bako sampah nak tak bako sampah kan. Jadi hanya jika kita terdesak kita boleh pergi kepada mendapatkan bantuan. Tapi selagi kita ni masih mampu menanggung kos tersebut, boleh kita menyerapnya dengan baik. Kenapa kita perlu minta sumbangan? Maksud aku, seteruk mana pun penyokong-penyokong PN ni tak ada duit nak beli beras. Diorang ada internet tangan kanan dan kiri untuk sebarkan fitnah, kebencian dan perkauman setiap hari. Betul tak? Jadi kenapa minta sumbangan itu? Itu yang menjadi persoalannya. Aku rasa internet ni dah jadi macam the air to breathe dah. Sebab kalau tak ada internet, aku rasa boleh sasau seorang-seorang. Jadi takkanlah aduan hijau tu nak juga internet disumbangkan kepada dia. Nak pasang internet pun yang tak berapa puluh ringgit tu pun nak minta sumbangan dengan rakyat. Itu maksud aku kan. Walau ni yang hari-hari duduk sebar-sebar berkenaan perkara yang tak betul ni pun boleh top up internet dekat mana kita lihat di sini. Dia tak ada pun, dia cakap dia tak pernah kata tiada peruntukan untuk aduan pembangkang Selangor, sehingga Amiruddin benar-benar cakap menyebut tentangnya. Jelas kau dengar, barulah kau attack masa tu. Jangan duk kata dia minta sumbangan, dia minta tolong kepada awam, nak buat crowdfund, nak suruh infak sebab tak dapat sumbangan. Jangan fitnah macam ni. Itu dah jadi fitnah dah. Jadi sekarang ni pun aduan PN, thank you Bert. Sekarang ni pun aduan PN berharap peruntukan yang mereka ada
Amiruddin boleh agih kepada mereka juga. Itu saja. Tapi of course lah ada peruntukan untuk adu pembangkang. Kalau tak selama ni dah gegak komputer dah. Mereka duduk canang-canang, betul tak? Jadi itulah kan. Nak jadi adun sangat. Tetapi tim Milo juga yang dicanang-canang. Okay. Bolehlah kalau siapa nak naik silakan. Tadi Abang Wan ada tak kat bawah? Dia kata nak berbicara soal apa tadi? Soal Datuk Seri Anwar Ibrahim. Hari ni hari bersejarah. 2 September, thank you Sni. 2 September. Silakan kalau nak naik atas. Saya tak ada isu sangat malam ni. Yalah, kita hari-hari buat live kan. Sekarang ni kita tunggu aja perbicaraan pada 19 September nanti. Yang menariknya bagi saya adalah perbicaraan 19 September. Lag lagi ke? Lag lagi ke? Orang duduk bawah ni, lag. Okey lah, tak apalah, lag, tunggu kejap lah. Dah okey, nanti bagi tahu. Tak lag dah. Lag jap-jap. Assalamualaikum, Yani. Jap.